آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz, saudara-saudara, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat juga kita mengadakan majlis ilmu walaupun saya lambat datangnya kerana ada jalan jam. Apa yang menyangkut saya tak tahu. Sampai-sampai macam ni lah. Di highway lagi dah lebih pukul 7 ni. Jadi sampai juga dapat juga kita bermuzakarah, mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita ni. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita, iaitu kita masih lagi membicarakan tentang sembahyang sunat tasbih. Sudah kita baca dulu ya. Sunat tasbih sekalian. Ya, sunat tasbih itu 4 rakaat. Kalau malam-malam 2 rakaat 1 salam. Kalau siang 4 rakaat 1 salam. Ya. 4 rakaat terus je. Tak ada tayat awal. Itu dah kita baca dulu. Sudah habis sembahyang. Jadi kita nak merumuskan je lepas sembahyang tu apa yang diajar oleh Nabi kepada sahabat-sahabat dan juga kepada kita lah ya. Baik. Lepas sembahyang tu ada beberapa kata dia apa? Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad atau situ ya. Siapa ada kitab yang Rumi buka muka surat 97. Yang saya punya lah ikut saya punya. Yang tuan punya saya tak tahu. Yang Jawi saya tak tahu. Saya tak bawa yang Jawi. 98. Apa? 98 ya. Tak kira. Adalah Said Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qushashi bin Ahmad Al-Madani. Jumpa? Yang saya baca tu jumpa? Bin Said Ahmad Al-Madani rahimahullah ta'ala. Kebanyakan ia menyuruh akan daku dan akan kekasih-kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu. Tasbih jangan tinggal. Buat. Cara sembahyang dah kita belajar dulu kan? Macam mana? Ada 2 cara. Yang pertama dan yang kedua. Yang mana-mana boleh buat. Yang kedua boleh, yang pertama boleh. Oleh yang pertama dia ada duduk apa? Duduk istirahat dulu sebelum rakaat yang kedua tu. Kalau cara yang kedua, dia baca 25 kali ketika rakaat pertama. Jadi tak payah duduk istirahat dulu. Terus aja bangkit yang kedua ya. Sudah kita baca dulu. Soal lupa itu bukan salah saya punya orang lupa. Kita dah bicara tu. Jadi buat itu. Bahawasanya berbuat sembahyang tasbih itu mensabitkan taksir, kesannya baik benar, bagus benar kesannya yang amat besar pada membaikkan hati dan arwah, membaikkan hati dan roh kita ni, supaya roh kita jadi kuat. Bila roh kuat, ibadah pun kuat. Ibadah pun mengerjakan sekali yang suruh dan meninggalkan sekali yang dilarang, kuat. Tronok je kita beribadah. Tak ada nak malas-malas. Tak ada nak pencam-cegat. Kalau rohnya kuat. Badan pun kuat juga. Kalau kuat badan, roh kuat, barulah kita boleh beribadah pun. Ada banyak ibadah-ibadah yang memerlukan tenaga. Nak mengerjakan haji dah ada tenaga. Ada sa'i, ada tawaf dan sebagainya. Ini pun kita nak sembahyang ada tenaga. Ada berdiri, ada rukuk, ada tidal dan sebagainya. Jadi mesti kuat tu. Roh pun nak kuat, jasad pun kena kuat. Jadi cemahan tasbih tu menjadikan roh kita kena kuat dan
jasad pun jadi kuat ya. Membaikkan hati dan arwah dan roh kita. Dan melembutkan akan dia. Hati itu lembut. Bila hati lembut artinya dia mudah menerima kebenaran. Jangan keras hati. Orang lembut hati mudah menerima kebenaran. Orang keras hati tak mau menerima kebenaran. Lantaklah cakap apa pun dia tak beli. Dia tak nak kebenaran ya. Itu orang keras hati. Datang siapa-siapa pun dia tak beli. Datang ustaz dari mana pun tak beli. Dia kira nak kira dia aja. Itu orang keras hati. Bukan orang keras hati tak nak bertumbuk aja, bukan ya. Itu orang nak bertumbuk itu orang-orang apa? Bukannya orang keras hati tu. Itu orang saja nak berperang aja. Nak bergaduh aja. Ini tak ada. Dia lembut hatinya. Mendatangkan taksir. Taksir itu berkesan sangat. Senang aja hatinya menerima kebenaran. Taksir yang besar. Iaitu sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan hati. Hati dia. Dan memperkatakan lidah dan hati dengan ilmu hikmah. Dia tahu benda yang baik itu dibuat aja. Tak ada tinggalkan benda yang baik. Dia tahu benda tu bagus dia buat. Kalau benda tu tak bagus dia tinggalkannya. Senang. Dan menerangkan akan dia dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah dan terpelihara daripada segala seteru. Orang yang benci dengan dia pun tak boleh buat apa-apa. Kerana dia orang yang baik. Kerana orang yang sentiasa lurus dengan Allah SWT. Allah pelihara dia. Dan disebut oleh kesetengah ulama yang soleh-soleh. Ulama-ulama yang dulu-dulu lah. Bukan ulama sekarang ni. Ulama yang dulu-dulu ya. Yang soleh-soleh. Itu yang ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama ada 3 tuan-tuan dan puan. Yang pertama ulama al-ghafilin. Ulama yang lalai. Ulama juga ilmu banyak. Tapi lalai untuk beribadat. Dia tahu sembahyang berjemaah tu fardu kifayah tak ada datang. Nen aja. Nanti orang azan buat arti je. Itu ulama al-ghafilin, ulama yang lalai. Ya, yang kedua ulama ul-amilin. Kalau nak belajar benar ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia bila dia ajar benda tu dia buat. Dia buat dulu baru dia ajar. Itu ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Kalau nak jadi cari tuan guru jenis itu. Jangan cari tuan guru cakap dia baca dulu buat tak ada. Itu yang pertama tadi. Yang ketiga ulama usul. Itu lagi teruk. Ulama yang jahat. Ulama yang mengajar dia ilmu itu digunakan untuk mendapat harta, mendapat pangkat, mendapat kedudukan dan sebagainya untuk dunia. Itu ulama usul. Jadi yang nombor 3 lagi teruk ya. Kalau tidak biar ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Dia melihara hati dia, melihara ibadah dia, akhlaknya dijaga betul-betul. Itu sempurna ya. Ulama dulu kebanyakan soleh-soleh lah. Dan setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahlul kamal. Ahlul kamal itu orang yang sempurna. Kamal itu sempurna. Kalau ada orang nama kamil itu sempurna tu. Kamal ke kamil ke akmal ke sempurna tu ya. Bahawasanya bagi sembahyang tasbih ini ada doa yang dibaca dengan dia. Kemudian daripada salam. Lepas salam baca doa. Ada doanya. Lepas ini ada doa tu ya. Iaitu doa yang dibaca oleh Al-Qutub. Al-Qutub ni wali yang paling tinggi namanya wali Qutub. Qutub tahu Qutub? Apa tu Qutub? Orang tu ya? Yang paling tinggi, paling jauh. Itu Qutub. Ada mana? Qutub Utara. Qutub Utara itu yang paling utara lah, tak ada lagi atas dari utara itu ya. Qutub Selatan paling selatan itu yang paling atau Qutub. Jadi wali yang paling tinggi namanya wali Qutub. Di bawah itu adalah wali abdal dan macam-macam namanya. Saya pun tak tahu. Saya bukan wali. Saya kuali. Jadi itu wali-wali ya. Wali ni yang sebenarnya rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu siapa yang patutnya yang jadi wali tu. Wali itu sendiri dia tak tahu dia wali. Wali itu sendiri dia tak tahu bahawa dia adalah wali. Kalau dia mengaku jadi wali, dia bukan wali. Dia kuali tu. Kita yang
melabelkan dia sebagai wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya. Dia katakan dia itu wali. Sebab kita mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali. Tapi dia tak tahu bahawa dia itu wali. Dia rasa dia itu berdosa. Bila orang merasakan diri dia berdosa, hebat dan ibadahnya, dia tahu dia berdosa. Hebat ke tak ibadahnya? Kalau dia merasakan diri itu wali, ya aku tak payahlah. Dia wali. Dia rasa diri dia wali. Tak payahlah ibadah, tak payahlah baca Quran, tak payahlah dia zikir. Dan dia rasa diri dia itu wali, kekasih Allah. Tapi kalau dia merasakan diri itu berdosa, dia nak sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia rasa diri itu berdosa saja, ya, itu wali. Itu antara 10 perkara yang Allah rahsiakan. Wali tu, ya, ada 10 perkara Allah rahsiakan. Lain kali cerita tentang 10 perkara itu, ya, yang Allah rahsiakan. Jadi ada doa-doanya. Dia baca oleh Al-Qutub, Wali Qutub, wali yang paling tinggi pangkatnya, iaitu penghulu segala awliya. Awliya tu wali-wali. Kalau seorang dipanggil wali, kalau ramai awliya. Plural, tahu plural? Yang ajar di komputer ke malam ni? Dia ada singular, ada plural. Kalau seorang dipanggil wali, kalau ramai awliya. Kalau seorang dipanggil nabi, kalau ramai anbiya. Pandai pun, ya. Ni awliya tu wali-wali. Kalau seorang dipanggil alim, kalau ramai ulama. Ulama tu ramai. Kalau seorang alim, kita tidak seorang kita panggil ulama. Orang Melayu, ya. Seorang panggil dia ulama. Yang tu ulama, padahal dia seorang je. Seorang tu panggil alim je, bukan ulama, tau. Tu dah ke segi bahasa lah, ya. Arifin ramai. Tapi kalau orang Melayu, Arifin seorang ada tak? Ada tak orang Melayu nama Arifin? Seorang. Betul-betul Arifin tu ramai. Orang yang kenal, orang yang betul-betul kenalkan Allah Ta'ala, ramai tu. Tapi orang Melayu seorang dia panggil Arifin. Kalau seorang panggil Arif. Kalau seorang dikenal dia panggil Arif. Kalau ramai Arifin. Tak apalah. Itu dari segi bahasa, ya. Ini kita Wali Qutub ni, ya. Iaitu penghulu segala awliya. Dan bagi doa ini beberapa rahsia. Ada rahsia dalam doa tu. Yang nyata berkatnya. Berkat. Apa tu berkat? Dapat pahala. Kita nak semuanya berkat. Mata nak berkat, telinga nak berkat, lidah nak berkat, tangan nak berkat, kaki nak berkat, perut nak berkat, kemaluan nak berkat, rezeki nak berkat, badan nak berkat, apa saja kita nak berkat. Maknanya benda yang ada pada kita tu boleh menjadi sumber pahala. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala, yang masuk dalam perut dapat pahala, dan kemaluan pun dapat pahala juga. Itu dapat berkat. Bila berkat baru Allah turunkan rahmat baginya. Ndak ke tanda rahmat, tuan-tuan dan puan-puan? Kali lagi, ndak ke tanda rahmat. Nak buat apa? Udah diam. Jadi ndak buat apa? Untuk melayakkan dia masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Tak ada rahmat Allah yang mimpi masuk syurga, ya. Dengan lepas ini nyengik je balik, aku kalau mati orang syurga mana agaknya. Jannatul Firdaus ke Jannatul Naim ke Jannatul Adnin ke Jannatul Ma'wa ke. Itu orang perasan. Tahu orang perasan? Apa perasan? SS. Apa SS? Syok sendiri. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Ada rahmat baru layak masuk syurga. Tak ada rahmat jangan mimpi masuk syurga, ya. Rahmat itu datang dari berkat. Nak berkat dulu. Bila berkat baru Allah datangkan rahmat. Baru layak masuk syurga. Jadi kita nakkan berkat. Ya, rezeki berkat, tenaga berkat, ilmu berkat, semuanya berkat. Baru Allah turunkan rahmat bagi kita, ya. Itu barakah yang am dan rahsia yang ajaib-ajaib, yang tersembunyi, dan faedah yang nyata, dan mendatangkan beberapa manfaat dan menolakkan ia akan segala mudarat, iaitu mujarrabat yang amat besar. Mujarab tu artinya
cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mujarab. Ya. Mujarabat yang amat besar. Seperti yang disebutkan dia oleh Syekh Ahmad, saudara kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ada seorang saudara, abang, namanya Ahmad. Ya. Wali Allah tu, Ahmad tu, adik-adik pada Imam Ghazali. Pada satu hari dia semayang. Dia jadi imam kepada abang. Dia jadi imam, abang jadi makmum. Ya. Tengah semayang tu tiba-tiba Ahmad tadi yang jadi makmum tu mufarakah, tak nak ikut dia. Tak nak ikut dia. Dia semayang sendiri. Dah lepas semayang, Imam Ghazali terasa lah, apa salah aku sampai adik-adik aku mufarakah ni tak nak ikut aku ni. Dia rasa ada salah. Dia pun mengadu kepada maknya. Imam Ghazali ni mengadu kepada maknya. Dia tak nanya kepada Ahmad tu. Dia nanya ngapa pada maknya. Mak tadi. Kata dia, abang tadi mufarakah dengan saya. Ngapa entah, saya tak tahu macam mana. Datang maknya tanya lah. Mat, ngapa kamu mufarakah dengan adik kamu tadi? Ngapa kamu tak ikut dia? Macam mana saya nak ikut mak? Katanya. Saya nampak belakangnya penuh dengan darah. Katanya. Ahmad tu nampak di belakang Imam Ghazali itu penuh dengan darah. Padahal darah tu tak ada. Dia nampak aja. Rupa-rupanya baru teringat Imam Ghazali. Ketika dia semayang tadi, dia teringat tentang perkara haid dan nifas. Haid darah bukan? Dia nampak dah haid dan nifas tu. Tengah memikirkan hal haid dan nifas. Mana apa yang dipikirnya pun ditahu oleh Imam Ahmad. Ahmad tu tahu apa yang dipikir oleh Imam Ghazali. Ya. Faham ke saya ni? Itu sebab dia mufarakah. Macam mana? Dia ada najis dalam dia. Kata, aku nampak darah pada belakang kamu. Macam mana aku nak ikut ni? Padahal tak ada pun. Rupanya dia sedang memikirkan darah haid dan nifas tu. Maknanya dia tak khusyuk lah semayang itu. Tengah semayang berfikir, dia tengah mengarang buku tentang haid dan nifas. Jadi dia tahu dia Imam Ahmad apa dipikir oleh Imam Ghazali tu. Tak faham dia macam ni. Tak faham cerita ni. Dia tengah memikirkan tentang haid dan nifas. Mana yang tak khusyuk lah tu. Itu pun dia tahu. Kalau kopi itu kata Imam Ghazali, kamu dia memang handai betul. Apa yang kau fikir tengah semayang, dia nampak, dia tahu. Siapa guru kamu? Dia tanya. Abang ni guru siapa? Saya nak belajar dengan dia. Dia nak belajar pada guru Ahmad tadi. Dia pun belajar. Bukan apa dia ajarnya, dia suruhnya nyapu sampah saja setiap hari. Cukup 6 bulan, kamu dah tamat. Kamu dah tamat. Imam Ghazali, apa yang nak diajar, semua tahu. Dia hujjatul Islam. Apa hujjatul Islam? Lawyer Islam, semua dia tahu. Rupanya dalam diri dia tu ada sedikit rasa takabur yang belum hilang. Jadi dia buat latihan supaya hilang takabur itu. Hilang rasa riak, hilang rasa ujub. Bila dah tak ada, dah tamat dah berarti ya. Ini dia Imam Ghazali. Adik-beradik kepada Ahmad dari adik-beradik kepada Imam Ghazali, abang kepada Imam Ghazali. Itu saudara dia ya. Itu orang dulu handai belaka ya. Bukan macam sekarang ni. Orang ni cakap pandai. Tapi buat tak pandai. Ini saudara Imam Ghazali ya. Nafa'an Allah Ta'ala. Mudah-mudahan memberi manfaat oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca. Dah lepas ni. Kita dah sembahyang tasbih ni kan? Dua iritnya baca apa? Baca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kesusahan apanya? Ya Allah, wahai Allah, Ya Rahman, wahai yang Maha Pemurah, Ya Rahim, wahai yang Maha Mengasihani, Ya Hayyu, yang hidup, Ya Qayyum, yang berdiri dengan sendirinya, Ya Dzal Jalal wal Ikram, yang amat mulia. Itu baca tu. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Baca tu berapa kali? Sekali boleh, 3 kali boleh, 7 kali boleh, 10 kali boleh. Berapa boleh ya?
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Pelan sambung. Kalau nak sepatah-sepatah, Ya Allah, tarik nafas. Ya Rahim, tarik nafas. Ya Hayyu, tarik nafas. Ya Qayyum, tarik nafas. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Lepas tu, kemudian baca engkau, Ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah. Ya Zakirat Zakirin, Tub alayya taubatan nasuha. Wazidni bifadli rahmatika nura wa zuhura wa waduha. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Artinya apa? Wahai ahli taqwa, orang taqwa. Wahai ahli maghfirah, wahai yang memberi, yang mengampunkan. Ya Zakirat Zakirin, yang menerima zikir-zikir. Ya, tub tu alayya, aku ni taubat kepada kamu. Taubatan nasuha, dengan benar-benar tak taubat. Wazidni, tambahkan bagi aku bi fadlika, dengan rahmat kamu. Bi rahmatika, dengan rahmat kamu. Nura, dan dapat cahaya dari kamu. Wa zuhura, yang zahir. Wa wuduha, yang batin. Ya Arhamar Rahimin. Baca 5 kali. Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah. Ya zakirat zakirin, tub alayya taubatan nasuha. Wazidni bifadli rahmatika nura wa zuhuran wa wuduha. Ya Arhamar Rahimin. Ya. Kemudian maka engkau angkat kedua tanganmu. Ini doanya. Angkat kedua tanganmu dan maka engkau baca. Akan dia kutub, doa kutub ni ya. Doa kutub, doa yang paling bagus, yang paling tinggi nilainya. Doa kutub namanya. Dan dinamakan pula doa ini doa Rijalul Ghaib. Doa untuk orang-orang tentera-tentera Allah yang ghaib, itu malaikat lah. Doa malaikat-malaikat ni tahu. Itu Rijalul Ghaib. Demikian doanya. Kita tengok apa doa ini. Rabbi dukhilni fi lujjati bahri ahaditika wa tamtama wa hadaniyatika wa quwwati biquwwati satuwati qudrati hatta akhruja ila qada'i sa'ati rahmatik wa fi wajhi la ma'ana yarqir qarbi minan nar rahmaniyatik marniya bihai bitika azizan biayatika mubajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa na'zimika wa alsinati minka khila'al izza wal qabul wa sahlul limana hijal wasilati wal wusul wa tawajjini bitajil karamati wal waqari wa alfa baini wa baina akhibbaika fi dari dunya wa daril qarar warzuqni min nurit mika haibata tanfatan tanqadu ila al-qulub wal arwah wa tahda'u ladayyan nufumin wal asbah ya man zal talahu riqabul birati wa khaf wa hadat lahu aqal akasirti la malja wa la manja minka illa ilaika wala i'anahu illa bika wala
walal kala illa alaika irfa' anni kaidal hasidin wa zulumati al mu'alidini warhamni tahta sirradifati arshika ya akramal akramin abadan. Bukan ayyadu zahiri fi apa tu tahsili maradika wa nawwir qalbi wa sirri lilatala'i ala manahija masa'ika ilahi kaifa asdur ala babika lagi apa bahai biti minka wa qad waraddatuhu ala siqati minka wa kaifa sunayizni min ataika wa qad amartani bidu'atika wa ana muqbalun min alaika multaji'u ilaika ya aid minni wa baina a'da'i kama ya atta bainal masyriqi wal maghrib wa'taf absarahum anni binuri qudsika wa zunub wa subuti artika innaka antal mu'ti bihalalikan bihalalin na'imi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka alimna nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al badani khazanahu arzaqi al abdani wa nisa'i apa tu khazanat qulubi ahlil iman farzuqni nataifa at-tauhid wal hasasal masjid innaka antallahul hamidul majid al-fa'alu lima yurid birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu doanya. Doa kutub namanya. Doa kutub. Baca lah ya. Udah baca doa tu? Dan kata setengah ulama tu ramai ke seorang? Ulama ramai ke seorang? Ramai. Kalau ramai itu namanya ulama. Ustaz Ridwan, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Sa'ad, Ustaz Uzair, itu ulama lah itu. Kalau seorang? Kalau orang apa? Alim. Dia alim ya. Ustaz Ali Sabri, coba. Ulama ke alim? Ustaz Ali Sabri. Alim seorang. Kalau ramai ulama. Tapi orang Melayu bila seorang katanya ulama. Sian tu ulama tu katanya. Dia ngeluh nama anaknya Arifin. Padahal Arifin tu seorang tu. Kalau seorang Arif, kalau ramai orang Arifin orang Melayu ni suka nukor. Ya ke dah? Ya ke dah orang Melayu ni? Suka benda nukor. Ya, masjid jadi apa? Masjid patutnya jadi masjid. Ya ke dah? Selasa jadi apa? Selasa. Ayahnya bagi nama yang amat sedap. Abdul Qadir. Sedap nama tu. Dapat orang Melayu apa? Kadio. Bagi nama Abdullah.
Nah, dapat orang Melayu apa keluarnya? Dolar. Nama saya siapa? Ibrahim. Tapi orang mari saya apa? Ibrahim aja. Ibrahim. Itu orang Melayu suka mengubah ya, namanya. Bulan Rajab. Orang Melayu apa? Rajab. Mana datang re tu? Nah, jadi ya. Okey. Baca sikit lagi. Dan kata setengah ulama yang soleh-soleh. Apa tu soleh? Apa tu orang soleh? Dia buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu yang soleh-soleh ya. Lawan soleh apa? Soleh. Sebab orang dulu-dulu panggil salafus soleh. Orang yang dulu-dulu dipanggil apa? Salaf as-soleh. Orang dulu-dulu yang soleh-soleh belaka. Orang dulu-dulu yang hidupnya 300 tahun selepas Rasulullah, semua soleh-soleh belaka tu. Sahabat-sahabat, tabi'in, itu semua soleh-soleh belaka tu ya. Sekarang ni panggil apa? Sekarang ni panggil apa? Khalafut soleh. Sebut khalaf at-soleh. Khalaf soleh. Khalafut soleh. Orang yang kemudian yang jahat-jahat belaka. Soleh itu jahat. Mana ramai? Orang sekarang ni, mana ramai? Yang semayang ke yang nengok wayang? Nengok wayang lagi ramai. Ya ke dah? Mana ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Terdedah lagi ramai. Yang mana ramai? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Yang jahat ke yang jahat banyak? Yang jahat yang banyak. Mana lebih ramai? Orang yang warak ke orang yang wakrak? Wakrak lagi ramai. Itu sekarang. Itu panggil halafut soleh. Zaman dulu panggil apa? Salafus soleh. Salafus soleh zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Itu namanya salafus soleh. Itu orang gitu juga. Dan kata setengah ulama yang soleh-soleh bahawasanya barang siapa berkehendak sesuatu hajat, barang apa hajat, semua sama ada hajat dunia ataupun akhirat, apa saja hajat, sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat atau menolakkan bala, menolakkan ditanda, maka hendaklah engkau rupakan hajatmu itu. Bayangkan hajat itu apa? Rupakan hajatmu itu di dalam hati. Maka engkau baca doa kutub. Doa tadi yang kita baca tadi. Baca doa kutub ini nescaya hasil bagimu. Dengan tiada sebab. Tiba-tiba terjadi aja ya. Itu kata dia siapa tadi? Kata dia ulama-ulama dulu ya. Hasil hajat kamu tu. Baca doa kutub ini nescaya hasil bagimu. Terahlah. Dengan tiada sebab. Yang zahir. Yang tiada had, tak ada batasan. Apa yang Allah boleh bagi? Kerana Allah Maha berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Dan apa? Qahir. Qahir apa? Artinya berkuasa. Dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala. Dengan qahir. Allah itu sifatnya Al-Qahar. Qahar tu boleh buat apa saja. Berkuasa. Jadi yang qahir. Dia wataknya Al-Qahar, ya, Qahar. Ada orang nama Qahar. Nama Allah tu tau. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Ada. Jadi orang yang Qahar dipanggil Qahir. Orangnya dipanggil Qahir. Yang memiliki sifat Qahar tu Qahir. Yang ini dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala. Dengan tiada boleh dikira-kira ia. Dengan barakah doa ini. Jadi baca banyak doa ini ya. Wallahu a'lam. Habis. Cukup dah ya. Cukup ke dah? Sabuai lah. Sudah lambat startnya. Lambat penuh habisnya. Pada nanti akan datang kita baca apa? Bab satu faedah pada membacakan sembahyang istikharah. Nama sembahyang apa? Istikharah. Istikharah sembahyang apa? Sembahyang ada hajat, ada tujuan. Ada hendakkan sesuatu. Kita sembahyang. Minta dengan Tuhan. Apa yang kita hendak tu. Kita ada dua pilihan. Nak buat ke tak buat? Nak buat ke tak buat? Sembahyang tu. Itu baru buat ya. Itu akan kita baca. Bulan depan lah. Kalau tak padam. Kalau padam tak adalah ya. Okey. Sebelum saya tutup. Dah 8.30 dah ya. Ada siapa-siapa nak bangkang?
Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Ya, nak lekat balik tu. Saya lagi jauh balik lah. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Minta maaf lah lambat datangnya, bukan sengaja ya. Saya nak datang ikut masa, tapi dah terpaksa orang itu mana nampaknya. Lambat datang, lambat bersiapnya ya.